nampak gayanya baik saudara. Ada juga laporan saya terima tentang saman fitnah antara Dr. Mahathir saman Datuk Zahid Hamidi dan Datuk Seri Zahid Hamidi saman Dr. Mahathir. Ini dua saman yang berbeza. Iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil tindakan mahkamah terhadap Dr. Mahathir kerana mengatakan bahawa semasa beliau memfailkan saman fitnah terhadap Dr. Mahathir pada 20 April tahun lalu melalui penyataan tuntutan bahawa Dr. Mahathir memfitnahnya pada Majlis Pelancaran Aspirasi Parti Pejuang sempena pilihan raya negeri Johor yang dulu. Baru nak ditindakan dan pembicaraannya akan bermula pada 6 November dan 11 September ni saudara. Begitu juga Dr. Mahathir saman Datuk Seri Zahid Hamidi, waktu pembicaraan juga dijangka pada 11 November ini kerana kenyataan Datuk Seri Zahid yang menyatakan bahawa adanya orang yang mempertenah tentang keturunan asalnya. Jadi dua perkara ini akan berlaku, nampak gayanya tidak ada penyelesaian di luar mahkamah dan kedua mereka akan bertembung di mahkamah. Itu dapatan saya saudara. Baik saudara, kita masuk countdown pilihan raya negeri. Sekarang ni tinggal 15 hari lagi saudara untuk hari penamaan calon dan tinggal 29 hari lagi hari mengundi untuk 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri ya. Bagaimana saya katakan saudara, kapal yang ada di atas air itu tidak akan tenggelam, melainkan ia ditebuk dan dibenarkan air masuk dalam kapal itu, maka kapal itulah tenggelam saudara. Kerana saya melihat sejak akhir-akhir ini kecelaruan dalam politik warga bangsa Melayu begitu tenat sekali. Apakah nanti akan menenggelamkan keseluruhan warga bangsa Melayu kita untuk berada dalam keadaan yang tidak menentu, masing-masing tuduh menuduh. Sebab saya melihat saudara, sebenarnya saya nak bercakap ini tentang warga UMNO khususnya saudara, mereka yang masuk UMNO dan keluar UMNO dan sekarang ni berada di luar UMNO. Mereka sebenarnya bila mereka menyertai UMNO, kononnya mau berjuang demi agama, demi bangsa, macam-macam lah. Tambah-tambah lagi bila megang jawatan sebagai ahli majlis tinggi, jawatan penting dalam parti, dan ahli-ahli parti mengangkat mereka sampai berada di mercu kuasa di rumah UMNO. Tapi sebenarnya saudara, ternyata mereka ini banyak bohong saudara. Apa yang mereka perjuangkan adalah untuk mendapatkan jawatan. Mereka masuk politik hanyalah untuk satu saja, menjadikan politik ini sebagai satu kerjaya untuk mereka mengumpul wang dan kekayaan. Mereka bukan orang perjuangan sebenarnya saudara. Perjuangan itu sebenarnya hanya lahir pada tutur kata saja, tidak ada dalam jiwanya. Semua itu apa yang dilontarkan adalah semata-mata penipuan saja saudara. So, lihatlah sekarang saudara, apa yang berlaku. Kita bila mereka tidak ada kedudukan, tidak ada jawatan, mereka ini, saya maaf cakap saudara, menyalak bagaikan anjing liar di luar gelanggang. Itu keadaan saudara. Saya mendengar setiap butir bicara yang dilontarkan oleh mereka yang satu ketika dulu bersama-sama dalam perjuangan dengan UMNO. Dan hari ini mereka sudah melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Macam-macam saudara. Sebab itu yang selalu saya katakan bahawa dalam budaya kita ni, warga bangsa khususnya dalam UMNO dan juga warga bangsa Melayu masih wujud pengkhianat ataupun yang saya sebutkan sebagai antagonis saudara. Mereka inilah petualang yang sanggup menggadaikan prinsip demi untuk hidup dan demi untuk mencari kekayaan diri, demi untuk kekayaan keluarganya, demi untuk mencapai cita-cita politik mereka. Lain tak ada. Sebab itu saya kadang-kadang, tadi waktu saya pergi ke masjid tadi, berbual dengan kawan-kawan 2-3 orang, adalah ditunjuk, ini calon tu nak jadi calon tu, datanglah ke masjid ni dekat-dekat pilihan raya. Saya kata, saya tengok dia pun saya meluat, saya kata, sepanjang kamu menjadi wakil rakyat, adakah kamu datang ke masjid? Kononnya duduk di kawasan, di luar kawasan. Kalau kamu duduk di luar kawasan pun, apa salahnya sebulan sekali datanglah bersembayang dengan karyah. Tak tunjuk muka pun, bila dekat-dekat dengan pilihan raya, mula nak dekat balik pada rakyat. Dan ini juga akan berlaku di mana-mana pun kawasan anda. Sebab itu anda perhatikanlah, kalau mereka yang hanya datang sesekali ke kawasan anda, saat-saat sekarang ni, tak payah fikirlah. Boleh salam, boleh santun, tapi bukan untuk kita memuja atau mengangkat mereka kembali untuk berada di anjung kuasa. Cukup-cukuplah
kita ditipu, diperdaya oleh mereka. Bila mereka mendapat jawatan, apa mereka lakukan? Kadang-kadang mereka berjalan dengan keangkuhan, dengan kesombongan yang selalu yang saya katakan, kita memang kecewa apabila mereka bergelar wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri. Ini sekarang ni nak memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Macam di Kedah berapa ramai, di Kelantan berapa ramai, di Terengganu berapa ramai, warga kita sendiri saudara. Saya bercakap 3 negeri ini kerana inilah 3 negeri yang adanya warga daripada UMNO, ada daripada PAS, adanya daripada Parti Perikatan Nasional. Kalau mereka dulu menjadi wakil rakyat dan melaksanakan tugas dengan baik, orang ini wajar dikekalkan. Tapi kalau mereka hanya datang sekali-sekali, tak payahlah. Saudara Muhammad Jari dia kata balin dengan telur busuk je. Betul saudara. Sebab saya cukup kecewa. Semalam pun saya dah beritahu saudara, sepanjang persidangan Dewan Undangan Negeri, contohnya di Kelantan, selain daripada calon daripada UMNO Datuk Alwi, memanglah beliau ada melontarkan usaha membela rakyat dan sebagainya. Tapi bagaimana yang lain? Daripada parti-parti PAS, dia memanahkan kursi saudara. Mereka kekenyangan, kenyang dengan jawatan sebagai yang berhormat, kenyang untuk mendapat meraih gaji bulanan yang begitu tinggi. Sekarang ni ahli Dewan Negeri saudara gajinya besar, bukan macam dulu. Kalau di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, dulu tak silap saya gaji wakil rakyat 2,500, 3,000 saja. Sekarang ni belas-belas ribu. Tak termasuk lagi elang-elang yang lain. Kita ni sebagai rakyat ni bergaduh di peringkat bawah. Kira-kira di bawah ni masing-masing nak menaikkan, sokong orang tu, sokong orang ini. Malahan kadang-kadang bertempur berganak-ganak, bercengkang mata. Tapi mereka yang mendapat jawatan, apa mereka lakukan pada rakyat? Apa mereka perjuangkan untuk rakyat? Saya cukup meluatlah saya tengok kalau orang yang begini. Tak sepatutnya. Sepatutnya sekarang ni selalu hati-hati. Betul, saya setuju. Pemimpin sepatutnya turun padang, menyantuni rakyat, melihat kepedihan rakyat. Musim banjir turun. Kalau ada, bukan saja musim banjir saudara, sentiasa berada bersama rakyat. Sebab mereka lah wakil rakyat. Mereka harus mengambil tahu untuk nasib rakyat, kehidupan rakyat, bagaimana, cukup tak cukup bekalan makanan dan sebagainya. Saudara lihat waktu berlaku perintah kawalan pergerakan PKP. Mana wakil rakyat turun? Mereka bukan tak boleh turun sebab mereka sebagai wakil rakyat boleh mendapat permit untuk bertemu dengan rakyat. Akhirnya rakyat terpaksa naikkan bendera putih. Tak cukup dengan sekadar 500-600 bakul makanan. Kita dah buatlah 2,000 bakul makanan. Berapa hari? Tapi bagaimana kehidupan rakyat? Adakah disantuni? Adakah mereka membawa masalah rakyat ke Dewan Negeri? Dan Dewan Negeri pun tak ditakdakan. Adakah mereka bawa untuk pengetahuan pemimpin-pemimpin tertinggi mereka? Tak ada saudara. Saudara Muhammad Harmi dia kata pengkhianat parti ni sekarang ni makin melampau-lampau. Sebab karenanya masih ada penyokong. Saya setuju dengan Muhammad Harmi. Kita yang di penyokong ni untuk apa? Saya nak bertanya dengan anda. Sokong untuk apa? Apakah anda mempunyai imbalan ataupun dapat bahan, ada bayaran untuk bersekongkol dengan para antagonis bangsa? Saya sebut sebagai antagonis bangsa. Saya tak maulah dengan bahasa-bahasa selupas saya. Hari ini saya memang semua turun ke gelanggang. Semua nak minta undilah saya. Jangan lupa waktu sekarang ni baik saya. Mesranya macam tak pernah jumpa 10 tahun, 20 tahun. Berpeluk-pelukan kononnya, tapi itu semua adalah falasi, fake. Tak maaf saya kadang-kadang bila bercakap benda ni, sebab tadi saya berbual di masjid tadi, saya bercakap di masjid. Saya bukan bercakap di kedai makan. Ada 3-4 orang kariah yang berbual dengan saya, dia kata macam mana pandangan ni? Saya kata kalau itulah gambaran yang kita nampak baru sekarang ni, mereka turun menyantuni nak semayang sekarang ni, semayang liang pun boleh. Big question mark lah saudara. Itu gambaran saudara. Kenapa sepanjang ini kamu tak buat? Kenapa selama ini kamu tak santuni? Sebab itu saya hilang penghormatan. Kita harus melihat saudara, apakah report card mereka tu? Sejauh mana mereka menyantuni anda? Contoh saya katakan, anda di kawasan di Kedah misalnya. Jangan cakap soal Alustar. Kalau di kota Star, Alustar tu kota, tak apa juga. Tapi bagaimana anda duduk di Baling, yang tinggal di kawasan Jeneri misalnya, ataupun di Jitra yang jauh daripada kota. Apakah wakil rakyat datang?
saudara Khairi, Goyang Khairi, dia kata yang keluar dari UMNO semua kaya raya. Benar. Itu bertambah lagi lah buat saya meluat semeluatnya. Mereka yang dulu berada dalam UMNO mengumpul harta hingga kan UMNO dilihat jijik. Rakyat melihat UMNO tu dengan penuh kebencian kerana mereka. Sebab apa yang ada sauk, apa yang dapat sapu. Akhirnya rakyat membuat apa-apa andaian bahawa UMNO tu yang rosak, sedangkan itu tidak berlaku. Mereka dan sekarang ni mereka dah di luar UMNO. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Sebab itu mereka melalak sekarang ni. Bagai nak gerak. Sebab mencari jalan lagi untuk mendapat kembali kuasa. Saya rasa rakyat rakyat hari ni bukan seperti rakyat 30 tahun dulu, saudara. Rakyat sudah tahu membezakan. Saudara Wadi Hana, Wadi, gaji 70,000, kerja naik basikal dalam pejabat. Itu lagi perlu. Naik lembu, satu hal lagi tu Mamat kita ni.